A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Ali Imran. Ayat 23. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, iaitu ayat 21 dan 22. Ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Pengajarannya, pertama, wajib ke atas Rasul dan mereka yang mewarisi kerja Rasul menyampaikan kepada orang-orang kafir bahawa bagi mereka berita gembira, iaitu azab yang pedih daripada Allah disebabkan kekufuran mereka kepada Allah. Yang kedua, wajib beriman dengan ayat-ayat Allah sama ada syar'iyah ataupun kauniyah. Demi untuk menyelamatkan diri dari azab Allah yang pedih. Yang ketiga, kezaliman orang-orang Yahudi yang sangat melampau sehingga menjadi kebiasaan mereka membunuh para nabi dan para pendakwah. Yang keempat, sesiapa yang melakukan kerja para nabi, iaitu mengajak manusia beriman kepada Allah, akan sentiasa menghadapi ujian
dan risiko yang besar seperti ditangkap, diseksa dan dibunuh. Demi untuk mendapat kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang kelima, sesiapa yang dibunuh kerana berdakwah mengajak manusia beriman kepada Allah, dijamin syurga untuknya. Okey, ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Pengajarannya pertama, kekufuran adalah penyebab utama kepada sia-sianya amalan seseorang. Kekufuran adalah penyebab utama kepada sia-sianya amalan seseorang. Yang kedua, antara penyebab lain kepada sia-sianya amalan ialah membunuh para nabi, membunuh para pendakwah, merendah-rendahkan Al-Quran dan As-Sunnah, mengungkit-ungkit amalan sedekah, solat asar, meninggalkan solat asar dengan sengaja. Yang ketiga, amalan seseorang itu akan gugur dan sia-sia sekiranya dia mati dalam keadaan kafir. Sebaliknya, sekiranya dia bertaubat dan mati dalam keadaan beriman, maka amalannya tidak sia-sia. Yang keempat, orang-orang kafir tidak ada penolong bagi mereka di akhirat. Adapun di dunia, kadang-kadang masih ada manusia yang menolong mereka.
Okey, cukup kan kita sambung tadabbur. Kalau ayat yang lepas Allah lebih menceritakan tentang sifat orang-orang Yahudi yang suka, yang paling asas ialah kufur kepada Allah. Yang kedua, suka membunuh para nabi dan juga para pendakwah ataupun para ulama. Maka ayat malam ini juga Allah menceritakan tentang sikap ahli kitab, khususnya orang Yahudi yang telah diberi kitab, yang telah sampai ilmu kepada mereka, tapi mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah cerita ni supaya perkara yang sama tidak berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ada kitab Al-Quran kepada mereka dan mereka sentiasa membacanya, bahkan ada yang mempelajarinya. Tapi begitu ramai umat Nabi Muhammad yang tetap tidak beramal dengan kitab Al-Quran yang dibacanya. Dan itu adalah sebagai amaran bahawa bukan semua orang yang ada kitab, bukan semua orang yang memiliki ilmu pasti akan berada di jalan yang benar. Okey, kita tadabbur. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Alam tara, tidakkah tara apa dia? Asal dia tara, kalau fi'il madhi ra'a melihat. Melihat ni ada dua maksud. Pertama melihat dengan mata, yang kedua melihat dengan hati. Melihat dengan mata dan mengetahui dengan akal ataupun dengan hati. Jadi yang mana satu ni? Kedua-dua sekali. Allah berkata kepada Nabi, tidakkah engkau melihat dengan mata dan memikir dengan akal? Apa dia? Ila kepada allazina, orang-orang yang utu, mereka diberi nasiban dia terjemah apa? Bahagian. Ataupun sebahagian minal kitab, dari Alkitab. Kitab apa ni? Ada dua. Dia terjemah apa tu? Taurat. Kalau kitab Taurat, mana orang ni siapa? Yahudi. Ada dua tafsiran. Pertama, kitab Taurat, maka orangnya adalah Yahudi. Yang kedua, kitab Al-Quran, maka orang yang diberi ini adalah semua sekali, Yahudi, Nasara dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita dah belajarkan ni huruf istifham, soalan, dan istifham ni ada dua. Istifham ada dua kan. Istifham ialah untuk soalan, daripada fahmi. Bila fahmi, faham. Kalau tambah alif sinta, makna apa? Minta. Kan?
Macam ghafara. Ghafara, ampun. Kalau saya nak buat ayat minta ampun, saya tambah je alif, sin, ta. Istaghfara. Jadi alif, sin, ta ni makna meminta. Ghafara minta ampun. Jadi asalnya fahima, faham. Kalau tambah alif, sin, ta makna minta faham. Apa makna minta faham? Soalan lah. Kan nak ke mana, bila balik. Jadi istifham ni untuk soalan dan dia ada dua maksud kan. Pertama, hakiki. Yang kedua, majazi. Istifham hakiki makna istifham untuk betul-betul minta maklumat ataupun untuk bertanya. Dan istifham majazi bukan untuk minta maklumat tetapi berbagai maksud selain daripada nak minta maklumat. Sama ada nak mencela ataupun kalau mencela taubih ataupun nak ikrar, menegaskan lagi macam alam nashrah laka sadrak, ataupun untuk apa lagi, mengingkari. Soalan untuk mengingkari perbuatan tu, ataupun untuk litajib, untuk menunjukkan kehairanan, kepelikan. Okey? Jadi soalan di sini menunjukkan apa ni? Dia bukan hakiki ya, sebab yang bertanya ni siapa? Allah. Bila Allah bertanya, dia tak mungkin soalan hakiki. Sebab Allah Maha mengetahui jawapannya. Yang suka bertanya istifham hakiki ni kita lah. Kita banyak benda kita tak tahu. Jadi di sini ialah majazi. Cuma majazi itu ada berbagai maksud. Nak mencela ke, nak mengingkari ke, nak menegaskan, ataupun litajib, untuk menunjukkan pelik. Kena faham tu, sebab kadang-kadang soalan tu Allah nak mencela, kita tak perasan pun. Kita rasa macam soalan biasa je, tak. Allah nak mencela, afala taqilun, kamu tak berakal ke? Allah nak mencela tu. Afala yatadabbarun Al-Quran, kenapa kamu tak mentadabbur Al-Quran? Itu ayat untuk mencela. Okey, di sini untuk apa ni? Tidakkah kamu lihat kepada orang-orang yang mereka diberi sebahagian daripada kitab? Boleh perasan tak? Belum. Belum, kita habiskan dulu. Yud'auna, mereka diseru ataupun diajak ila kitabillah, kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran. Untuk apa ni mereka diajak kepada kitab Allah? Untuk apa? Liyahkuma. Lam ni dipanggil lam li ta'lil, untuk ataupun supaya. Yahkuma apa dia? Apa dia? Siapa yang menetapkan? Kalau kita belajar bahasa Arab, yahkuma ni fa'il, perbuatan. Setiap perbuatan mesti ada fa'il. Untuk menghukum. Siapa ni? Ada dua maksud. Untuk Allah menghukum, jadi dia tu balik kepada Allah, ataupun untuk dia tu dia balik pada kitab Allah. Maksud dia lebih kurang. Jadi mereka ni diberi satu, diberi kitab. Yang kedua, diajak lagi, disuruh kepada kitab Allah supaya apa? Supaya kitab itu menghukum mereka, ataupun supaya Allah menghukum di antara mereka dengan kitab Allah. Liyahkuma, supaya ia menghukum. Bainahum, di antara mereka. Boleh? Di sini menunjukkan juga bahawa apa tujuan kitab Allah diturunkan? Untuk? Kalau ikut ayat ni? Liyahkuma.
Kitab Allah ni diajak kamu kepada kitab Allah supaya kamu berhukum dengan kitab Allah. Jelaskan. Tapi macam mana kita boleh berhukum dengan kitab Allah kalau tak faham? Itu menunjukkan bahawa faham Al-Quran adalah wajib. Kalau tak faham, tak sampailah tujuan Al-Quran diturunkan. Allah tak kata yud'auna ila kitabillah liyaqra, supaya dia baca, tak. Supaya dia hafal, supaya dia khatam, supaya dia tampal kat dinding. Liyahkuma. Okey, apa sikap orang ni? Semua bila diberi kitab, kemudian diajak sekali lagi, kemudian apa sikap mereka? Yatawalla, berpaling. Fariqun, sekumpulan. Minhum, dari mereka. Ni kalau kita ambil tafsiran, mereka ni ialah orang Yahudi. Jadi setelah diberi kitab, bukan semua, nasiban. Nasiban apa makna? Sebahagian. Nasiban ni sebahagian ada dua maksud. Pertama, boleh ditafsirkan nasiban banyak. Makna mereka diberi banyak kitab ataupun banyak isi kandungan dalam kitab. Kemudian diajak, tapi mereka tetap berpaling. Jadi bila mereka berpaling, banyak tu ada faedah tak? Tak ada faedah. Ataupun nasiban juga, kata ahli tafsir juga bermakna sedikit sahaja. Sebab ya Allah bagi walaupun kita nampak banyak, sebenar wa ma utitu min ilmi illa qalilah. Sebenarnya kamu tidak diberi daripada ilmu kecuali sedikit sahaja. Contohnya, perumpamannya apa? Ilmu yang bukan kita adalah, kita pun tak ada ilmu pun. Ulama-ulama yang hebat tu, ilmu yang mereka ada tu seumpama celuk jari di laut. Kemudian bila angkat jari, air yang melekat kat jari, itulah ilmu yang mereka ada. Yang baki air laut tu adalah yang Allah miliki dan Allah tak bagi lagi pada hamba-Nya. Okey. Jadi kalau kita tafsir mereka ni adalah Yahudi, diberi kitab satu, yang kedua, diajak kepada kitab Allah supaya mereka berhukum dengan kitab Allah. Kemudian mereka berpaling. Dan adakah semua berpaling? Tak. Mana tu? Fariqum minhum. Itu ada pengajaran. Apa pengajarannya? Allah bersikap adil. Dia panggil insaf. Tepat. Sebab bukan semua menolak. Ada tak orang Yahudi yang menerima Islam? Ada seperti? Abdullah mana ni? Ada Abdullah bin Ubay, ada Abdullah bin Salam, ada Abdullah bin Badawi. Yang mana satu? Abdullah bin Salam. Jadi pengajaran untuk kita, bila kita menghukum, jangan pukul rata. Hukumnya haram. Dan kita telah berlaku zalim pada orang. Okey, wahum. Dan mereka mu'ridun, berpaling. Diterjemah apa tu? Yatawalla, dalam terjemah, dia terjemah apa? Semua yatawalla, berpaling. Mu'ridun dia terjemah apa? Apa beza? Dia tak mungkin bahasa Al-Quran yang sama. Sebab kalau dua perkataan makna yang sama, itu pembaziran. Dia biasa cakap bukan 2-3 patah, 2-3 ayat benda sama je. Siapa? Kita, bukan Tuhan. Kan? Ulang ayat sama je. Jadi bila Tuhan bercakap, walaupun terjemahan nampak sama, tapi sebenarnya tak sama. Itu kehebatan Al-Quran. Jadi apa beza? Yatawalla dengan mu'ridun. Yatawalla ialah berpaling dari segi badan.
Bila Allah perintah, dia berpaling badan. Tapi hati, dia tak tolak. Tak nak buat aja, tapi hati masih terima. Tapi Allah nak begitu Yahudi ni lebih dahsyat daripada itu. Anggota badan pun tidak taat pada Allah, hati pun benci. Jadi ia tawala dari segi fizikal, mu'ridun dari segi hati. Kan? Macam kita kadang-kadang ada tak suka kan? Amalan sunnah kan? Betul? Ada setengah orang Islam. Contoh kalau janggut kan? Dia tak suka. Tapi hati dia benci tak? Dia tawalla saja. Okey. Okey, apa sebenarnya Allah nak bagi tahu ni? Allah nak minta daripada Nabi, apa dia sebenarnya message kepada Nabi dan kepada kita semua yang baca ayat ni? Orang yang beri kitab dia ingkar, jadi tak boleh. Kalau zaman sekarang tu orang ingkar dengan Allah. Tak pelik. Jadi sebenarnya huruf istifham ni untuk apa ni? Dia banyak Tadi saya sebut apa? Tak, majazi tu banyak. Lil ingkar, untuk menunjukkan keingkaran. Lit taubih, untuk mencela. Ada lit taqrir, untuk menegaskan. Macam alam nashrah laka sadrak. Ada lit ta'jib, untuk menunjukkan kepelikan. Huruf istifham ialah lit ta'jib. Mana Allah nak bagi tahu Muhammad, pelik tak? Pelik tak? Apa yang pelik ni? Biasa ada berapa benda yang pelik kat dunia? 7 kan? Apa dia? Tembok Cina. Yang kedua? Tembok Cina apa yang peliknya? Apa dia? Piramid. Yang ketiga? Babylon. Yang keempat? Itu tahu tapi tak nak jawab. Pelik juga tu. Tapi sebenarnya yang sebelum 7 tu, yang ni lagi pelik ni. Tapi manusia tak perasan dan manusia tak rasa pelik pun. Sedangkan yang ni sebelum yang 7 tu lagi. Apa dia? Pelik tak Muhammad? Kamu perhati tak satu benda yang paling pelik? Iaitu, diberi kitab. Yang kedua, diajak kepada kitab Allah supaya Allah berhukum dengan mereka dengan keadilan. Tiba-tiba mereka tolak. Pelik tak? Orang nak ajak pada kebaikan, nak ajak masuk syurga, tiba-tiba dia nak masuk neraka. Pelik tak? Sebenarnya kat dunia satu tu je yang pelik, bukan 7. Yang lain semua tak pelik pun. Yarhamkallah. Di sini Allah kata mereka diberi ilmu. Allah sebut tak siapa yang bagi? Allah tak sebut. Tapi dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, bila tak disebut tu, sebab utamanya sebab benda tu sudah diketahui. Jadi bahasa Arab senang je. Quran senang, ringkas. Kalau semua orang tahu, tak payah sebut. Kan? Jadi Allah nak bagi tahu, yang bagi ilmunya siapa? Allah. Ada dalil tak? Sebab ada orang kata dia dapat ilmu daripada mimpi. Kenapa asyik mimpi je? Cuba buka surah Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ini dalil bahawa ilmu ni, apa saja ilmu ialah Allah yang bagi.
Allah kata apa? Yu'til hikmata. Dia memberi hikmah. Apa makna hikmah? Kita dah jumpa banyak kali ni al-hikmah, iaitu tafaqquh fid din. Allah memberi kefahaman dalam agama man yasha, siapa yang dia kehendaki. Kemudian wa man yu'ta, dan siapa yang diberi al-hikmah, siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, sebenar dia telah diberi kebaikan yang banyak. Semua manusia nak kebaikan yang banyak, betul? Tapi dia salah pilih. Bila dia nak khairan katsira, dia cari apa? Cari duit, cari kuasa kan? Berebut kuasa, berebut duit sampai sanggup membunuh. Tapi akhirnya bukan dapat khairan katsira, tapi dapat musibah. Allah kata siapa yang nak khairan katsira, cari al-hikmah. Dan Allah kata, bila Allah kata Allah yang bagi hikmah, Allah yang bagi kefahaman agama, makna apa tu? Yalah, kalau Allah yang bagi, Allah bagi tu aku bagi. Makna apa? Kalau nak, kena cari Tuhan lah. Jangan cari guru. Guru pun, kalau nak bagi ilmu pun, mesti bagi ilmu yang daripada Allah. Barulah dia akan dapat khairan katsira. Jangan guru bagi daripada mimpi lagi. Sama juga Allah bagi pada Luqman, kenapa jadi mulia? Sebab apa dia ada hikmah? Sebab Allah yang bagi. Walaqad ataina Luqmana al-hikmah. Sesungguhnya kami telah bagi pada Luqman al-hikmah. Sebab tu Luqman mulia. Jadi kalau kita nak kemuliaan, kena cari Tuhan, cari Al-Quran dan Sunnah. Okey. Jadi Allah nak mencela ataupun Allah nak menunjukkan benda-benda yang pelik. Benda yang paling pelik kat dunia ialah dah ada kitab, dah diajar pada kebaikan, tiba-tiba menolak, berpaling. Bukan setakat berpaling dari segi fizikal, hatinya tolak. Ini memang manusia yang paling pelik kat dunia. Kita nak ajak dia pergi sekolah, nak ajak jadi orang yang pandai, nak ajak orang yang berjaya, semua dia tolak. Dia kata saya nak jadi orang jahat, saya nak masuk neraka. Okey. Jadi, adakah semua orang yang diberi ilmu mendapat hidayah Allah? Tak. Adakah semua orang yang baca kitab mendapat hidayah Allah? Tak. Adakah semua orang yang diajak kepada Al-Quran mendapat hidayah Allah? Tak. Okey, siapa yang dapat hidayah ni? Apa ciri-ciri orang yang dapat hidayah ataupun dapat khairan katsira? Apa dia? Menggunakan akal fikiran. Macam mana tu? Satu, diberi kitab. Yang kedua, bila yud'auna ila kitabillah, bila diajak pada kitab Allah, sami'na wa ata'na. Ayat berapa? Surah berapa? Surah An-Nur ayat 51. Cuba tengok. Innama qaulul mu'minin. Ada? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ulaika wa ulaika humul muflihun. Okey, cuba tadabbur. Allah kata apa? Innama. Innama bukan sesungguhnya saja.
Ada ma tu. Ma menunjukkan apa? Sesungguhnya hanyalah. Ini saja sifat orang beriman. Kalau tak ada, belum orang beriman. Apa dia? Qaulal mu'minin, kata-kata orang beriman. Iza du'u, apabila mereka ni yuda'auna, mereka diajak tapi berpaling, itu Yahudi. Orang beriman pula apa dia? Bila diajak kepada Allah dan Rasul. Okey? Ada tak ulama? Tak ada, dua je, Allah dan Rasul. Liyahkumah, supaya ataupun untuk Allah menghukum di antara mereka, ataupun mereka berhukum dengan hukum Allah dan Rasul. Apa sikap orang beriman? Kalau Yahudi, semua yatawallau. Kalau orang beriman, an yaqula sami'na wa ata'na. Terus berkata, kami dengar, kami taat. Kenapa mesti ada dua perkataan ni? Dan kenapa ikut tertib dia? Dia tak ada ata'na wa sami'na. Dan tak ada satu je, ata'na. Tak ada. Dia mesti ada sami'na dulu, baru ata'na. Makna nak taat tu, mesti ada syarat dia. Mesti dengar tu maksudnya faham. Ada dalil? Ada dalil tak? Dengar tu makna dia faham, bukan dengar. Sebab ramai orang dengar, tapi tak faham pun. Dia dengar orang musabaqah Al-Quran kan, bertahun-tahun, tapi tak faham pun. Kadang-kadang yang Johan tilawah pun kadang-kadang tak faham. Jadi ada dalil tak? Dengar tu ialah makna faham. Yang hari itulah yang saya tanya tu. Surah Al-Anfal kan? Cuba tengok surah Al-Anfal ayat 21 ke? Ada? Wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Allah kata apa? Jangan kamu jadi orang yang berkata kami dah dengar, tetapi sebenarnya mereka tak dengar. Haram kamu jadi orang macam ni. Kami dengar, sebenarnya tak dengar. Apa maksud dengar tapi tak dengar? Dengar tapi tak taat ni. Sami'na wa asaina. Itu sebenarnya tak dengar. Apa bukti dia dengar? Lepas dengar ada satu lagi, iaitu taat. Boleh? Jadi orang beriman tak banyak cakap. Bila dia ajak pada Allah dan Rasul dan faham, terus sami'na wa ata'na. Bila dia ambil masa, tunggu dulu saya fikir, tunggu balik Mekah dulu, bukan orang beriman. Sebab tu Allah guna innama ni. Apa makna innama? Maknanya apa? Makna apa tu? Kalau dengar je dia tak sami'na, dia bukan beriman. Ini sahaja sifat orang beriman. Dengar je sami'na wa ta'na. Kadang-kadang dia dengar ayat Quran, tapi dia tukar lagi makna, bukan beriman. Bila tukar dah bukan sami'na dah. Dia apa? Ta'awwalna. Kami takwil kan. Dan Allah bagi kredit. Apa dah? Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang benar-benar percaya. Subhanallah, ramai nak jadi muflihun kan. Ramai pergi solat sebab nak dapat al-falah, tapi tak kena syarat, tak cukup syarat. Amalan dia tak sama dengan Allah dan Rasul. Kan? Banyak Allah cakap, tak dengar. Ataupun dengar, tak ta'na. Tapi dia nak menjadi orang yang muflihun. Tak mungkin. Sebab syarat muflihun, mesti ada ciri-ciri sami'na wa ata'na. Okey. Kemudian Allah kata apa? Zalika, demikian itu, bi'annahu, bahawa sesungguhnya mereka qalu, mereka berkata, lan tamassana an-nar. Mereka ni siapa? Yahudi.
Mereka berkata, tidak sekali-kali. Tamassana nar. Tidak sama sekali akan menyentuh kami oleh api neraka, illa kecuali ayyam ma'dudat, beberapa hari. Sebenarnya ma'dudat tu hari-hari yang ma'dud, mana hari yang boleh dibilang. Bila boleh dibilang tu tak banyak lah. Kalau dah banyak sangat sampai tak boleh bilang, itu bukan ma'dudat. Beberapa hari. Berapa hari ya? Ada dalam tafsir mengatakan kami akan masuk neraka 40 hari je. Kenapa 40 hari? Ada tulis dalam tafsir? Ada? Empat 40 hari. Tak, ini pendapat lah. Kenapa 40 hari? Sebab Yahudi berkata itu adalah hari kami sembah Al-Ijlu. Kan patung anak lembu yang dibawa oleh siapa? Samiri. Masa Musa pergi bermunajat kan, masa tu mereka kufur kepada Allah. Berapa hari? 40 hari je kami masuk neraka. Kan? Pelik tak? Makna dia yakin tak ada hari akhirat? Dia yakin tak ada neraka? Dia yakin tak dia akan masuk neraka? Pelik tak? Kalau kamu dah yakin masuk neraka, sepatut kamu kena buat apa? Bertaubatlah. Betul tak? Inilah pelik. Dia yakin masuk neraka, dia nak masuk. Tak apa, 40 hari je. Dia ingat neraka ni macam bapak dia punya kan? Kalau satu percikan api neraka tercampak kat dunia, apa jadi? Hancur semua dunia. Cair semua dunia. Kemudian satu hari dalam neraka sama dengan 1000 tahun. Kalau 40 hari? 40 hari itu pendapat dia. Tapi sebenarnya orang Yahudi ni, dia masuk 40 hari ke selama-lamanya? Selama-lamanya. Okey, boleh? Jadi di sini apa yang Allah nak bagi tahu ni? Mula-mula Allah kata apa? Ada benda yang paling pelik kat dunia ialah dah ada kitab, dah baca kitab, dah diajak kepada kebaikan tapi berpaling. Sangat pelik kan? Kemudian antara kepelikan mereka juga ialah mereka berpaling tapi masih, dia kata masuk 40 hari, lepas tu dia masuk ke mana? Syurga. Lepas mereka masuk syurga, siapa yang akan masuk neraka? Nabi Muhammad dan sahabat. Lagi pelik. Yang buat baik, yang solat, yang buat kerja untuk Allah, masuk neraka. Yang menentang Allah, masuk syurga. Lagi pelik kan? Jadi apa? Allah nak beritahu apa ni? Penyakit syok sendiri. Ada tak penyakit ni pada Melayu? Ada. Contoh? Jangan buat tuduhan sebarang, bagi fakta. Dalil. Ataupun dia yakin ada neraka dan bila tak solat dia akan masuk neraka, tapi dia tetap tak solat. Pelik tak? Kamu tahu tak solat ni masuk neraka? Tahu? Solat kah? Belum. Itu pelik jugalah. Kamu tahu tak buka aurat ni boleh membawa kamu ke neraka? Tahu? Betul yakin? Betul? Kenapa tak tutup? Tunggulah. Oh, hati baik. Itu lagi pelik tu. Lawan Tuhan, hati baik kan? Kita lawan bapak kita, lepas tu kita kata, bapak, walaupun saya lawan bapak, hati saya baik. Ayah tahu tak? Lagi pelik. Lagi bengong bapak tu kan? Anak siapa ni? Tapi ada yang pelik juga. Orang Yahudi, yang ni dia kata apa? Dia akan masuk neraka 40 hari. Ada ayat pula dia kata apa? Dia tak akan masuk neraka langsung.
Orang yang sama, bengong, pelat, tak tahu apa. Cuba buka surah Baqarah ayat 112. Wa qalu lan satu. Lan yadkhula al-jannah illa man kana hudan au nasara. Tilka amanijuhum. Qul hatu burhanakum. Okey. Waqalu, cuba terjemah. Mereka berkata, mereka ni siapa? Yahudi dan Nasara. Tengok banyak Allah mencela siapa? Orang Yahudi dan Nasara. Dan mereka ni sebenarnya jahil ke ataupun berilmu? Berilmu, ada kitab. Berilmu tapi sesat. Jadi Allah merakamkan kata-kata ataupun dakwaan orang Yahudi dan Nasara. Lan yadkhula al-jannah. Tidak sekali-kali akan masuk syurga. Tak mungkin akan masuk syurga. Illa kecuali man kana hudan. Kecuali orang Yahudi. Siapa cakap? Yahudi. Maknanya yang akan masuk syurga, Yahudi je. Orang Islam tak ada, Nabi tak ada, sahabat tak ada, Nasrani pun tak ada, Buddha pun tak ada, Hindu pun tak ada. Dan au Nasara ataupun orang Nasara. Siapa pula cakap ni? Nasrani. Nasrani pula kata tidak mungkin masuk syurga kecuali Nasrani sahaja. Yahudi neraka. Kamu bukan masuk 40 hari lah, kekal abadi. Kata Nasrani. Orang Melayu masuk apa? Neraka lah kalau ikut akidah orang. Kemudian Allah tempelak mereka. Allah kata apa? Tilka amanijuhum. Itulah inilah penyakit ni. Penyakit apa? Suka berangan. Syok sendiri. Suka berangan. Allah kata semua tu adalah angan-angan. Apa bukti? Allah kata, qul, katalah, hatu burhanakum. Kalau kamu betul-betul akan masuk syurga sahaja, bagilah burhan. Apa makna burhan? Bukti. In kuntum sadikin, kalau kamu orang yang benar. Allah cabar mereka dalam ayat lain kan? Apa dah? Fatamannawul maut. Kalau betul kamu ahli syurga, fatamannawul maut. Bercita-citalah untuk mati sekarang. Buat apa penat-penat kat dunia ni kan? Kena fikir, kena cari duit, kena bagi didik anak kan, kena bayar bil telefon, kena vaksin apa semua kan. Kenapalah kamu ke ahli syurga, mati je masuk syurga senang. Apa mereka kata? Wala yatamannawhu abadan. Mereka tak akan bercita-cita untuk mati selama-lama. Kenapa? Bima kasabat aydihim. Dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Dalam hati kecil mereka, mereka tahu dengan sebab dosa ni tak mungkin mereka masuk syurga. Dan bukan masuk neraka 40 hari, tapi selama-lama mereka tahu. Tapi mulut, nak sedapkan mulut. Kan? Samalah orang Melayu, cuba tanya yang tak solat. Kamu yakin tak kamu masuk neraka? Cuba tanya dia. Cuba buat kajian. Panggil 10 orang yang tak solat, tanya seorang-seorang. Kamu yakin tak masuk neraka? Dia jawab apa? Dia tak nak. Dia lagi takut pada Yahudi. Yahudi berani juga nak masuk 40 hari. Dia kata satu saat pun tak nak. Tapi perbuatan dia membawa kepada, sebab tu Allah cela, Allah perli mereka. Allah kata apa? Fama asbarahum ala nar. Surah Baqarah. Orang yang buat dosa ni dan terus buat dosa, Allah kata apa? Fama asbarahum ala nar. Apa makna ni? Alangkah sabarnya mereka untuk masuk neraka. Saya nak tanya, ada tak orang sabar nak masuk neraka?
Kenapa kamu tak solat ni? Saya sedang sabar untuk masuk neraka. Ada? Tak ada. Tapi kenapa Allah buat ayat macam tu? Alangkah sabarnya mereka untuk masuk neraka. Yang kedua? Betul. Bila mereka tahu perbuatan mereka akan menyebabkan masuk neraka dan mereka tak bertaubat, seolah mereka sabar tu. Kan? Sabar. Kita jumpa orang tak salah. Kamu ni memang penyabar lah nak masuk neraka. Dia marah tak? Kalau dia marah, tunjuk ayat ni. Surah Baqarah. Kalau dia tanya ayat berapa, suruh dia cari sendiri. Faham? Ayat 159 ke? 175. 175. Jadi siapa yang sabar baca ayat ni Surah Baqarah 175. Okey. Kemudian wa gharrahum dan gharrahum. Gharra ni al-ghurur, menipu. Dan telah memperdayakan mereka fi dinihim, dalam agama mereka. Apa yang memperdayakan mereka? Makanu yaftarun, apa yang adalah mereka yaftarun. Apa dia? Mengada-ngadakan ataupun iftirak ni makna berdusta. Apa yang adalah mereka berdusta ataupun mengada-ngadakan. Apa maksud ayat ni? Ya? Tak jawab je, saya tak tembak. Telah memperdayakan mereka dalam agama mereka apa yang mereka dusta. Jadi gharra, kalau kita belajar bahasa Arab, gharra ni fi'lun. Mana fa'il dia? Fa'il dia ma. Apa yang mereka dusta memperdayakan mereka dalam agama mereka. Faham? Apa yang mereka dusta? Ni antaranya. Ini dusta ke benar ni? Mereka akan masuk neraka 40 hari. Perkataan dusta ini memperdayakan mereka, menjadikan mereka syok sendiri. Sama juga tadi, mereka akan masuk syurga, orang lain tak masuk. Itu kata-kata dusta sehingga mereka terpedaya. Dan surah Muhammad dah, ayat 18. Apa dia? Wa qalatil yahudu wan nasara. Betul? Ke salah? Surah Al-Ma'idah. Tak ingat ayat berapa. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. 18 Al-Ma'idah. Nahnu apa dia? Abna'ullah wa ahibba'uhu. Tengok. Allah kata apa? Wa qalatil yahud. Telah berkata orang Yahudi dan Nasara, apa dia? Nahnu abna'ullah. Kami ni semua adalah anak-anak Tuhan. Ni cakap benar ke cakap dusta? Yaftarun. Dan wa ahibba'uhu. Kami juga adalah orang yang disayangi oleh Allah. Syok sendiri kan? Kata-kata ni yaftaru, mereka menipu diri sendiri dan akhirnya memperdayakan mereka daripada mencari kebenaran. Nak cari kebenaran apa lagi? Kami kan anak Tuhan. Kami kan kekasih Tuhan. Boleh faham? Ini penyakit ni. Ada tak orang yang bukan Yahudi, bukan Nasara tapi namanya Islam? Kami kan keturunan Rasulullah. Apa masalahnya? Kan? Jadi kami berselawat banyak-banyak, yang lain tu tak buat pun tak apa.
Okey. Banyak tak yang buat benda bid'ah kan? Dengan benda bid'ah tu, itu berdusta. Dan pendustaan mereka dalam melakukan benda bid'ah memperdayakan mereka sehingga mereka rasa mereka betul. Betul tak? Dan mereka tak akan bertobat. Ramai lagi ramai follower, lagi dia syok. Kamu cakap sunnah Quran, berapa orang follower? Tadi saya dengar pagi tadi lah. Dia kata solat pakai serban pahala berganda 70 kali ganda. Lepas tu pakai jubah warna putih lagi berganda solat kita. Pakai kopiah warna putih lagi berganda solat kita. Oh habislah. Syok sendiri kan? Syok sendiri. Bini buka aurat kan? Dia dah ahli syurga, okeylah. Okey. Ini yang menipu daya orang Yahudi dan Nasrani. Yang menipu daya orang Islam apa dia pula? Kita kata ni kami selamat ni, kami tak ada bercakap bohong ni. Kami tak pernah mengaku anak Tuhan, kekasih Allah kan. Kami tak pernah syok sendiri kami akan masuk syurga. Tak ada. Tapi ada benda lain yang menipu daya orang beriman. Apa dia? Amalan. Apa dia? Itu jugalah, tapi ada benda yang lagi besar daripada itu. Buka surah Luqman ayat 33. Dia perangai Yahudi pun tak, buat bid'ah pun tak, tapi tertipu juga. Ayat tu panjang lepas tu inna wa'dallahi haqq. Tak, ayat 33 bahagian inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Okey. Cuba terjemah. Inna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Janji Allah semua dalam Quran, semua dalam hadis adalah benar. Janji manusia ada benar, ada bohong. Kemudian tapi ramai yang tak percayakan, ramai yang tak dengar janji Allah. Kenapa? Allah larang, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah taghurra daripada gharrah. Kalau yang memperdayakan Yahudi, yaftarun, apa yang mereka dusta. Yang memperdayakan orang beriman, apa dia? Kehidupan dunia. Allah kata, jangan kehidupan dunia memperdayakan kamu, sehingga kamu tak percaya pada janji Allah. Ramai tak? Contoh solat Jumaat 27 janji Allah. Tapi ramai tak solat Jumaat sebab terpedaya dengan dunia. Betul? Bukan setakat tak Jumaat, solat pun lewat. Sebab al-hayatud dunia. Allah kata jangan. Satu. Yang kedua, yang menipu daya kita apa dia? Wala yaghurrannakum billahil gharur. Yang kedua. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Apa dia yang kedua? Janganlah al-gharur syaitan. Janganlah syaitan menipu daya kamu daripada Allah. Bisikan syaitan dengan bisikan malaikat, kamu dengar bisikan syaitan. Betul? Lepas tu setiap hari kita banyak buka Facebook ke, banyak buka Quran. Itu terpedaya dengan apa? Bisikan malaikat ke bisikan syaitan? Banyak cakap keluar Quran hadis ke, banyak cakap keluar perkataan kita? Lakar kan? Jadi berdua benda yang menipu daya orang beriman. Satu, dunia. Yang kedua, syaitan. Okey.
Fakaifa, maka hasil daripada kamu Yahudi tertipu dengan syok sendiri kamu, maka Allah bertanya lagi, fakaifa, maka bagaimana, iza, apabila jama'nahum, kami kumpul mereka, liyaumin, pada hari. Lam ni dalam bahasa Arab makna fi. Sebab tu bila terjemah bukan untuk, tapi pada hari. La, Allah tak sebut kiamat, Allah tak sebut al-qari'ah, Allah sebut apa? Sifat hari itu apa dah? La raiba fi, yang hari tidak ada. Kalau kita belajar bahasa Arab, la ni dia panggil apa? La nafiyah lil jins. La menafikan semua jenis. Semua jenis apa? Raib. Semua jenis keraguan tidak ada. Tentang apa? Tentang hari kiamat. Sebab itulah siapa je ragu pada hari kiamat, apa hukum? Kafir terus. Apa dalil ayat ni? Allah kata tidak ada sedikit pun ragu. Tiba-tiba dia ragu. Bercanggah dengan ayat ni, kafir. Kenapa Allah kata hari ini tidak ada sedikit pun keraguan? Kenapa? Apa bukti? Apa bukti? Kenapa sebahagian manusia tak percaya? Majoriti tak percaya. Sebab tu majoriti masuk neraka. Daripada 1,000, berapa orang yang yakin hari ini adalah benar? Seorang je. Kenapa hari ini sebenarnya kalau ikut akal yang waras, sedikit pun manusia tak patut ragu. Saya bagi contoh analogi kan. Kalau semua dah masuk peperiksaan, ada tak orang ragu? Ada tak hari akan diberi rizak? Ada tak orang ragu? Tak ada. Kenapa tak ada? Tanyalah siapa India ke apa ke, semua percaya dan semua menunggu. Sebab bila kita buat latihan ataupun ujian, mesti ada rizak. Kalau buat latihan, ujian tak ada rizak, latihan tu sia-sialah. Sama juga Allah cipta manusia, Allah utuskan Rasul, Allah turunkan kitab, Allah bagi nikmat apa-apa. Lepas tu yang buat jahat tak ada balasan, yang buat baik pun tak ada balasan. Pelik tak? Kamu masuk peperiksaan pun tak ada rizak, dah pelik. Ini kamu beramal 20 tahun, 50 tahun, tiba-tiba tak ada balasan. 1000 kali pelik. Yang merompak sampai bunuh orang beratus-ratus, tak ada balasan, lagi pelik. Yang bangun malam setiap malam dengan ikhlas, tak ada siapa tahu, tak ada balasan, lagi pelik. Jadi hari ini kalau ikut akal yang waras, sedikit pun tak ada keraguan. Yang ragu semua tak waras. Boleh? Dan sebab tu bila ragu, kafir. La raiba, tidak ada apa-apa keraguan. Fihi, padanya. Wa wufiyat, dan wufiyat apa dia? Disempurnakan. Kullu nafsin, setiap jiwa. Bima kasabat, disempurnakan balasan. Dan balasan tu berdasarkan apa? Tengok Allah kata bima kasabat. P tak ada. Silap cetak. Jadi yang tulis salah, yang tulis baris kesalahan yang kedua, yang tadabbur kesalahan yang ketiga. Semua dia ikut je, macam ikut kepala kereta api lah. Apa yang kasabat, apa dia? Diusahakan. Di kasabat ni beza dengan amila. Kasabat ni betul-betul usaha daripada dia. Kalau amila kadang-kadang dia tak sengaja.
Jadi Allah tu nak begitu, Allah tu adil. Allah akan balas bila tu dalam keadaan dia betul-betul sedar, dalam keadaan dia betul-betul berusaha melakukan sama ada baik ataupun buruk. Dan Allah kata wahum la, dan mereka tidak dizalimi. Subhanallah, tengok Yahudi ni, ada kitab kan? Dia ajak kepada kita Allah, tapi mereka tetap berpaling. Lepas tu lagi parah, mereka syok sendiri. Kan? Kemudian mereka tertipu kan? Tapi bila Allah hukum, berdasarkan keadilan ke ataupun berdasarkan geram? Apa yang dia usahakan. Kita kalau orang tu jahat kan, kita balas mengikut kadar kejahatan dia ke ataupun ikut nafsu kita. Kan? Kadang-kadang curi duit tabung RM10 tapi dibelasah sampai berdarah. Kadang-kadang masuk penjara curi susu kan. Tapi dia silap curi lah, dia silap curi susu. Kalau dia curi 1 juta, mungkin lepas. Tapi Allah, kalau buat kebaikan, Allah balas berapa? 1 kebaikan. 10 dan sampai 700 dan ad'af katsirah, lagi berganda. Tapi kalau buat kejahatan, berapa? 1 kejahatan 1. Ada tak 1 kejahatan? Sebab kebaikan Allah balas 10, kejahatan pun 1 Allah balas 10 kejahatan. Ada? Tak ada. Jadi ada tak Allah? Kenapa ada 1 kebaikan balas 10 sampai 700? Kalau ada 1 lah. Kejahatan 1 kebaikan pun 1 lah. Macam mana nak jawab? Rahmat Allah. Ya, rahmat Allah tak ada kepada orang jahat. Dia Allah balas untuk orang beriman berdasarkan al-fadlu. Ini al-khair. Tapi kalau asyar, kejahatan, Allah balas dengan keadilannya. Kalau buat kebaikan, Allah bukan setakat adil tapi plus al-fadlu. Sebab rahmat Allah. Rahmat Allah mengatasi kemurkaan. Tapi kalau kejahatan, Allah balas. Allah tak zalim, la yuzlamun. Tapi Allah balas berdasarkan keadilan. 1 kejahatan, 1 lah. Tak mungkin Allah balas 2. Tak mungkin. Itu pun kalau dia tak bertaubat. Kalau dia bertaubat, bukan setakat kosong. Ada ayat Allah kata, kejahatan Allah tukar jadi kebaikan. Yubaddiluna sayyi'at hasanat. Tuhan baik macam ni pun manusia kufur lagi kan? Memang patut tak Allah azab? Memang patut. Mana orang tu baik sangat kan? Kerja sikit bagi gaji besar. Kan? Lepas tu buat salah, Allah, bos dia asyik maafkan. Lepas tu naik gaji lagi. Tiba-tiba dia buat jahat juga dengan bos yang terlalu baik ni. Patut tak orang ni, pekerja ni dihukum? Patut. Kita pun kata apa? Memang patutlah. Patut lagi teruk. Betul tak? Okey. Tengok kita buat kebaikan contohlah. Baca apa ni? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahal azim. Ringan je. Nabi kata ringan di lidah tapi berat pada timbangan. Dan Allah sangat suka subhanallah, tapi tak ramai yang buat walaupun ringan. Sebab apa? Kenapa? Syed terlupa je kan? Ataupun kalau tak terlupa pun mungkin tak banyak. Mana kita banyak zikir subhanallah wa bihamdi dengan bercakap? Cakap kan? Bercakap pula beratkan apa? Berat timbangan kebaikan ke berat timbangan keburukan?
Pasal apa? Pasal apa? Apa dia? Sebab kita tertipu dengan apa tadi? Syaitan yang kedua? Jadi sebenarnya kita dengan syaitan, siapa lebih terror? Syaitan lah. Kita pernah tak tipu syaitan? Yang berlaku ialah kita asyik kena tipu. Sebab itu Allah sebut dalam surah Fatir, surah Infitar, surah Infitar. Ya ayyuhal insan. Ayat 11 ke? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Tengok, gharraka ni Allah kata apa? Wahai manusia, ma gharraka, apa yang memperdayakan engkau, bi rabbika, dengan Tuhan engkau yang Al-Karim. Apa maksud? Tuhan, apa antara sifat Karim Allah? Apa antara Karim Allah kepada kita? Yang paling besar, khalaqaka, dia mencipta engkau. Kemudian fasawwaka, dia menyempurnakan ciptaan engkau. Fa'adalak, dan dia meseimbangkan antara ciptaan engkau. Ada kaki, ada tangan, tangan pula panjang ni, kaki pula panjang macam ni. Tapak kaki keras, tapak tangan lembut, kan? Jadi semua tu, apa lagi yang menipu engkau daripada Tuhan? Boleh faham ayat ni? Apa maksud dia? Ni soalan ni, ma gharraka, apa yang memperdaya engkau sampai engkau tak sempat nak berzikir pada Allah, tak sempat nak solat dengan khusyuk, kan? Banyak kamu tak sempat, sedangkan dia lah yang paling mulia dan paling banyak bagi nikmat pada kamu, bukan orang. Kadang-kadang kita bagi masa untuk orang lebih daripada bagi masa untuk Allah. Kawan kita tak cipta apa-apa pun, dia minum, dia makan, kita pula belanja, kan? Tapi bagi masa untuk dia berjam-jam. Okey. Dia ulama ahli tafsir kata apa? Jawapan ini soalan, jawapan ada dalam ayat ni. Apa yang menyebabkan manusia ramai tertipu? Jawapan ada dalam ayat ni. Tak ada dalam ayat ni. Jawapan ada dalam ayat ni. Bukan. Dia tak percaya awal tu pemula. Dia tak percaya awal. Tak. Kita biasa kadang-kadang, kalau orang tu baik sangat pada kita, akhir kita, apa kita buat pada dia? Dia terlampau baik sangat, apa kita buat pada dia? Ambil kesempatan dan kita naik tocang, kan? Jadi jawapan ada dalam ayat ni. Sebab Allah karim sangat dengan kita sampai kita rasa tak apa, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Sebab karim Allah tu. Boleh faham? Kalau kita buat dosa je, terus Allah hukum, kan? Agak-agak buat dosa lagi tak? Mengumpat je, hiruk mulut. Mengumpat lagi besok, hilang 3 batang gigi. Okey, kita baca sikit buku ni, 72 doa dan zikir harian. Okey, doa yang ke-41.
Doa melihat kebesaran Allah. Doa ni ada dalam surah Ali Imran yang 10 ayat terakhir. Allah puji orang yang berakal waras. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. Allah kata sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam ada tanda kebesaran Allah, tapi bukan untuk semua orang. Dia adalah untuk ulul albab sahaja. Kemudian Allah sebut ciri-ciri ulul albab, iaitu allazina yazkuruna Allah, orang yang sentiasa ingat pada Allah. Bila ni? Qiyaman, ketika berdiri, wa qu'udan, ketika baring, wa ala junubihim, ketika berdiri, ketika duduk dan ketika baring. Dan wa yatafakkaruna, dan mereka sentiasa memikirkan tentang ciptaan Allah, langit, bumi, burung. Dan lepas mereka memikirkan kebesaran Allah, mulut mereka lantas keluar doa ni. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau cipta semua ni, burung ke sehalus-halus kuman pun ada faedah. Semuanya tidak sia-sia, maha suci Engkau daripada mencipta sesuatu sia-sia. Maka ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab neraka. Betul? Ramai manusia tertipu dengan dunia sebab dunia yang Allah ciptalah, dan akhirnya mereka tak selamat daripada neraka. Jadi kita minta, ya Allah, janganlah jadikan semua yang Engkau cipta ni sebagai penyebab aku masuk neraka, tapi jadilah ia sebagai penyebab aku masuk syurga. Boleh? Surah Ali Imran ayat 191. Kita biasa kalau tengok benda-benda pelik, kita baca apa? Tengok sungai cantik ke? Tengok burung cantik ke? Kita kata apa? Masya Allah. Tapi tak ada hadis tu. Baca yang ni. Baca yang ni. Dan ini ayat Quran ni. Kita setiap hari tengok tak ciptaan Allah yang sangat luar biasa? Cuba bayangkan kalau kita 5 kali tengok, 5 kali baca ayat ni, berapa banyak satu huruf 10 pahala kan? Hafal lah. Nak baca ni kena hafal. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ini doa apa ayat? Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Apa maksud tak tahu. Satu lagi 42, doa ketika marah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika marah nak redakan, baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Tapi dia kena menghayatilah. Makna dia kena faham marah itu sebenar daripada syaitan. Syaitan memang ambil peluang habis-habisan ketika marah. Sebab itulah dengan sebab marah, semua benda yang tak masuk akal berlaku. Kadang-kadang dia bunuh isteri, kadang-kadang bunuh suami, kadang-kadang bunuh mak bapak, kadang-kadang bunuh anak. Puncanya daripada marah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, cukup lah. Kita tengok 2-3 soalan. Ada soalan? Tak ada? Burur dengan boror Ustaz, daripada perkataan yang sama. Apa dia? Suara cakap dengar suara anak je. Waalaikumsalam. Sekarang ni dah dekat dengan Christmas ni semua, nak tanya apa hukum dia kita cakap Merry Christmas atau Happy Diwali, benda-benda macam tu? Dia hukum dia, kenapa bergema? Hukum dia adalah haram. Sebab itu
seolah kita meraihkan agama yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kita belajar ayat yang lepas, surah Ali Imran, inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya hanya agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam sahaja. Dan juga Allah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku hanya reda Islam sebagai agama kamu. Jadi selain daripada itu Allah tak reda. Bila kita ucap tahniah ke apakah, seolah kita bersetuju dengan agama yang mengkufuri Allah, yang mensyirikkan Allah. Wallahu a'lam. Perjanjian orang tua dulu-dulu dengan syaitan saka sampai kiamat tu Ustaz, tak boleh diputuskan ke? Soalan dia, perjanjian orang tua-tua dahulu dengan syaitan tak boleh diputuskan, tak boleh dibatalkan. Saya tak tahu bila manusia buat perjanjian dengan syaitan. Dan macam mana dia boleh buat perjanjian dengan musuh? Syaitan tu musuh dia kan? Jadi soalan dia, betul tak ada manusia buat perjanjian dengan syaitan? Sebab satu benda yang pelik, buat perjanjian dengan musuh kan? Sepatut syaitan tu jadi musuh kita dan kita menentang dia habis-habisan. Bahkan Nabi ajar kita dalam doa pada, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Jangan engkau serahkan diri aku pada nafsu walaupun satu saat. Kepada nafsu pun tak boleh, kepada syaitan lagilah. Dan juga ada zikir pagi kan? Kita minta apa? Kita minta berlindung daripada kejahatan syaitan. Apa dia? Allahumma alimul ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitan. Aku berlindung kepada engkau daripada kejahatan nafsu aku dan kejahatan syaitan. Jadi kita baca zikir setiap hari minta berlindung daripada kejahatan syaitan. Macam mana ada perjanjian? Jadi kalau ada, sangat salah lah. Sepatut kita menentang dia habis-habisan. Dan juga Allah sebut syaitan ni sebenar. Kenapa kita perlu melawan dia habis-habisan dan tidak patut kita buat perjanjian dengan dia? Sebab dia adalah makhluk yang lemah. Kita tahu tak syaitan ni adalah lemah? Buka surah An-Nisa ayat 76. Surah An-Nisa ayat 76. Allah kata apa? Allazina amanu, orang-orang yang beriman, yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Itu orang beriman. Dan orang-orang kafir pula yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang kafir pula berperang pada jalan taghut untuk menentang Islam, menghancurkan Islam dan menegakkan taghut. Maka Allah perintah kepada orang beriman, faqatilu awliya asy-syaitan. Perangilah wali-wali syaitan yang duk ikut syaitan ni. Allah kata perangi, bukan buat perjanjian. Kemudian Allah beritahu, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan adalah dhaif, lemah. Kenapa kita nak buat perjanjian dengan makhluk yang lemah dan jahat? Jadi kalau daripada ayat ni juga menunjukkan apa? Syaitan sebenarnya tak boleh menguasai kita kalau kita kuat. Bila syaitan menguasai kita, maknanya kita lemah. Jadi macam mana cara nak berlepas diri daripada syaitan? Dengan batal perjanjian? Bukan. Tak ada perjanjian pun. Dengan menjadilah orang beriman dan orang beristiqamah dalam iman. Maka syaitan, Allah sebut dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang sentiasa berkata Tuhan kami adalah Allah. Makna apa tu? Kami sentiasa dengar dan patuh pada perintah Allah. Yang kedua, semastaqamu,
Kemudian mereka ni sentiasa istiqamah dalam iman dan amalnya. Maka orang macam ni Allah bagi berita gembira. Apa dia? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan sentiasa ada bersamanya, membantunya. Dan kemuncaknya ketika dia nazak. Apa kata malaikat kepada orang yang beriman dan beristiqamah? Alla takhafu, jangan takut. Apa yang akan berlaku, mati ke kubur, azab kubur, jangan takut. Yang kedua, wala tahzanu, jangan sedih apa yang kamu tinggalkan. Anak ke isteri ke harta semua akan dijaga oleh Allah dan para malaikat. Dan kemuncaknya apa dia? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan syurga. Kamu adalah ahli syurga. Mana syaitan tak akan kacau dengan ada dua sebab ni. Pertama, beriman. Yang kedua, istiqamah. Istiqamah. Wallahu alam. Ustaz, adakah bacaan kunut pada rakaat terakhir salat zuhur? Sebab ayat ada sembahyang di sebelah surau, imam baca kunut pada rakaat terakhir salat zuhur. Soalan dia, ada tak bacaan kunut ketika rakaat terakhir solat zuhur? Tidak ada. Kecuali kalau kunut nazilah. Pernah disebut dalam satu hadis sahih, Nabi pernah baca kunut nazilah selama 1 bulan dalam 5 waktu. Bukan solat subuh saja, bukan solat zuhur saja. Solat subuh Nabi kunut, solat zuhur Nabi kunut, solat asar Nabi kunut, maghrib dan isya pun Nabi kunut selama sebulan. Dia panggil kunut apa? Kunut nazilah, iaitu kunut sempena dengan musibah yang besar yang menimpa umat Islam. Yang biasa kunut nazilah ni arahan daripada pemerintah Islam. Wallahu a'lam. Wassalam. Bolehkah solat sunat dilakukan secara duduk walaupun sihat? Soalan dia, boleh tak solat sunat dilakukan sambil duduk? Ya, jawapannya boleh dan ada hadis sahih. Nabi kata siapa yang solat sunat dalam keadaan duduk, walaupun dia mampu berdiri, maka pahalanya separuh daripada solat berdiri. Katalah pahala solat berdiri 100, tiba-tiba dia duduk, sedangkan dia mampu berdiri. Ini khas untuk solat sunat sahaja. Maka dia dapat pahala separuh. Dan kalau dia solat sunat, dalam keadaan dia mampu berdiri dan duduk, tapi dia solat sunat sambil baring, boleh. Walaupun dia mampu berdiri. Tapi pahalanya separuh daripada solat sunat sambil duduk. Kalau berdiri 100 pahala contoh. Kalau duduk 50, kalau baring 25. Jadi saya nasihatkan kalau dia memang dah banyak pahala, solatlah sambil baring. Okey, dah. InsyaAllah ini besok, malam besok, kelas yang terakhir. Kelas tadabbur Al-Quran yang terakhir untuk tahun 2021. Lepas ni kita akan bercuti ya. Biasa student ambil cuti ikut suka student je. Sekarang saya nak ambil cuti ya. Saya bercuti lebih kurang 2 minggu lah. Jadi untuk kelas akan datang kita akan maklumkan insya-Allah. Jadi besok kelas yang terakhir, jangan lupa. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم